Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita untuk kuliah yang berikutnya. Jadi untuk kuliah kita pada minggu ni, kita akan menyentuh bab yang kelima, iaitu berkaitan dengan kontrak tabarru'. Di mana dalam kontrak tabarru' ini kita ada 5 subtopik di bawah dia, iaitu yang pertama ialah kontrak wakaf, kemudian yang kedua ialah sedekah, yang ketiga hibah, dan juga yang keempat ialah wasiat. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan kontrak tabarruk ni? Jadi perkataan tabarruk ni bahasa paling mudah pemberian tanpa balasan. Maksudnya apa sahaja kontrak yang melibatkan kita bagi dan orang tu tak perlu balas, yang tu semua kita boleh katakan ianya termasuk dalam kontrak tabarru'at ataupun tabarru', pemberian tanpa balasan. Sebab tu macam wakaf, kita beri, orang tu tak perlu balas. Sama juga macam sedekah, hibah dan juga wasiat. Okey, jadi kita akan mula dengan kontrak hibah terlebih dahulu. Okey. Jadi pertama sekali hibah. Hibah ni mungkin kita jarang dengar. Sebab kebiasaannya kita, kalau hibah ni kebiasaannya kita dengar sedekah, kita mendengar hadiah, okay? Tapi hibah ni jarang kita dengar. Tapi hibah ni kalau kita lihat, ianya juga kita boleh katakan ia juga termasuk dalam cakupan takrif hibah, sedekah ataupun hadiah. Dia lebih kurang macam tu je hibah ni. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan hibah? Yang hibah ni dia ada dua pendekatan definisi dia. Yang pertama, kita nak lihat dahulu dari segi perkataan hibah itu, dari segi bahasa, ianya adalah merupakan perkataan bahasa Arab yang berasal daripada perkataan wahaba, yang bermaksud pemberian tanpa balasan, iaitu pemberian sama ada dalam bentuk ain, sama ada dalam bentuk yang fizikal yang boleh kita sentuh, ataupun selainnya. Manakala dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, hibah ini dari segi bahasa ia boleh dirujuk sebagai pemberian hak, iaitu berupa harta secara sukarela kepada orang lain dengan tujuan yang baik. Okey. Manakala dari segi istilah, ia merujuk kepada suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela. Sebab tu kalau kita lihat di sini, hibah ni kalau kita lihat dia merupakan suatu akad, satu kontrak yang mana ianya kita katakan sebagai kita memberi hak milik kita kepada seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa sebarang balasan. Okay? Jadi maksudnya hibah ni kita boleh katakan kita bagi sesuatu harta yang bernilai yang kita miliki kepada sesiapa sahaja yang kita kehendakkan, sama ada kita nak bagi kepada Muslim ke ataupun kita nak bagi kepada non-Muslim pun tak ada masalah. Okay? Dan ianya berlaku semasa hidup kita. Maksudnya kita serah itu semasa hayat kita. Bukan kita relatekan dengan kematian. Kalau kita relatekan dengan kematian, yang tu dia lebih mirip kepada wasiat. Okey. Ataupun satu akad pemberian milik ain harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa sebarang balasan. Semasa hidup secara
sukarela. Jadi kalau setakat tu kita lihat ianya mempunyai maksud yang sama seperti di atas. Cuma di bawah dia ada sedikit lebih huraian dia, iaitu bukan mengharapkan pahala di akhirat ataupun bukan untuk memuliakan seseorang. Kalau nak mengharapkan pahala di akhirat, dia lebih mirip kepada sedekah. Kan? Sebab sedekah ni memang kita bagi kepada seseorang tanpa kita mohon balasan, dan ia juga berlaku secara sukarela dan juga semasa hidup kita. Tetapi kita mengharapkan pahala, yang itu dia lebih kepada sedekah. Dan bukan untuk tujuan memuliakan seseorang. Kalau tujuan untuk memuliakan, dia lebih mirip kepada hadiah. Hadiah. Tetapi kita lihat hibah ini, apa yang penting ialah dia menggunakan lafaz ijab dan qabul ataupun seumpamanya. Jadi hibah ni kalau kita lihat, dia mungkin kita nampak dia lebih kurang dengan sedekah ataupun hadiah. Tetapi yang membezakan hibah ini, dia memerlukan kepada lafaz ijab dan qabul. Perlu ada saya hibahkan, saya terima dan sebagainya. Okey, jadi rumusan maksud hibah ni kita boleh katakan yang pertama daripada definisi tadi, apa yang boleh kita ungkapkan di sini. Yang pertama, ianya merupakan suatu akad pemberian milik harta kepada sesuatu pihak. Kita serahkan milik kita kepada orang lain. Okey. Yang kedua, ia perlu kepada lafaz ijab dan qabul. Dia tak boleh berlaku secara mu'atah, secara perbuatan. Maksudnya kita bagi sesuatu kepada orang tanpa kita berkata sepatah perkataan pun. Okay? Jadi kalau hibah ni dia perlu kepada lafaz ijab dan qabul, iaitu saya hibahkan. Dia perlu kepada lafaz perkataan. Dan harta yang boleh dihibahkan ialah ain harta, bukannya hutang ataupun manfaat. Okay? Sebab apa? Sebab hibah ni kita nak bagi, kita katakan kita nak pindahkan hak milik kita kepada orang. Jadi tak bolehlah kita nak pindahkan hak milik kita hanya sekadar manfaat sahaja. Jadi itu tak bolehlah. Kalau sekadar macam kita nak hibahkan manfaat, yang tu dia tak berlaku hibah lah. Yang tu dia lebih kepada kita bagi kebenaran kepada dia untuk gunakan rumah kita, ataupun mungkin kita kita sewakan kepada dia. Okey, jadi kalau hibah ni kena bagi fizikal harta sekali. Dan akad hibah dia berkuat kuasa semasa hidup pemberi hibah. Jadi maksudnya hibah ni dia berkuat kuasa selepas kita lafazkan perkataan hibah, dan orang tu pula dia kata saya terima, dan disusuli dengan kita serahkan barang. Okay? Maksudnya kita serahkan barang. Aku nak hibahkan kepada kamu komputer. Dan dia pun jawab, okey, aku terima. Okay. Kalau setakat tu belum sempurna lagi. Sebab apa? Itu baru sekadar kita katakan lafaz ijab dan qabul. Jadi dia akan sempurna apabila kita serahkan barang yang kita hibahkan kepada dia. Okey, kemudian ia dibuat secara sukarela tanpa paksaan, dan akad dibuat bukan tujuan untuk mendapatkan pahala ataupun untuk memuliakan seseorang yang tertentu. Okey, ini saya dah jelaskan tadi. Okey, ini kita lihat banding beza banding beza antara hibah, hadiah dan juga sedekah. Okey. Secara mudahnya kita katakan, kalau kita beri kepada seseorang yang berhajat serta kita mengharapkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga untuk mendapatkan ganjaran pahala semata-mata tanpa disusuli dengan lafaz ijab dan qabul, yang tu kita boleh katakan ia mirip kepada sedekah. Okey. Tapi kalau pemberian kepada seseorang yang berhajat serta bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ganjaran pahala semata-mata yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul,
Itu kita boleh katakan ia juga merangkumi sedekah dan ia juga merangkumi hibah. Okey, sebab hibah ni dia lebih umum. Jadi dia juga termasuk dalam apa tu kita katakan cakupan sama ada kita bagi tu nak pahala ataupun tak nak pahala, kita nak bagi tu untuk mendapatkan ganjaran di sana nanti ataupun tidak. Itu semua dia termasuk dalam cakupan hibah. Sebab tu hibah dia lebih umum daripada sedekah. Okay. Kalau yang ketiga, pemberian kepada seseorang kerana memuliakan orang tanpa ijab dan qabul. Yang tu dia lebih kepada hadiah. Kita bagi kepada seseorang kerana kita nak muliakan. Macam contohnya orang kaya. Orang kaya dia bagi sesuatu kepada ataupun kita katakan hadiah ni macam biasanya dia tujuan untuk mulia ataupun atas dasar kasih sayang. Macam contohnya seorang suami dia bagi sesuatu kepada isteri dia, maka pemberian itu dia kita katakan sebagai satu bentuk hadiah. Sebab hadiah ni dia tujuan dia untuk muliakan dan juga untuk atas dasar kasih sayang. Jadi kalau sebab tu perkataan ni kadang-kadang kita kena gunakan pada tempat yang betul. Kalau macam suami dia nak bagi hadiah, jangan dia kata ni saya abang apa tu sedekah barang ni. Jadi dia tak kena. Nampak sangat orang kata apa, sebab sedekah ni dia lain sikit. Jadi kalau kita nak bagi atas tujuan kasih sayang ataupun untuk memuliakan orang, dia lebih kita sesuai untuk gunakan perkataan hadiah. Okey. Kalau pemberian kepada seseorang kerana memuliakan dan diikuti dengan lafaz ijab dan qabul, maka ia juga merangkumi hibah. Okey. Kemudian yang terakhir, pemberian bukan kerana untuk mendapatkan pahala dan bukan pula kerana memuliakan orang yang diberi itu dan ianya disertai dengan lafaz ijab dan qabul, maka ini kita boleh katakan ianya merupakan hibah semata-mata. Okey. Okey, ini tak perlu kita nak lihat. Okey, ini kita skip je. Kemudian kita lihat kepada hukum hibah. Ia merupakan suatu amalan yang sunat dan digalakkan dalam Islam, terutama sekali kepada kaum keluarga yang terdekat. Okay. Dan kita lihat adakah hibah ini sesuatu yang diharuskan dalam Islam? Maka jawapannya adalah ya. Sebab apa? Sebab ada dalil pensyariatan ataupun ada hujahnya, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah ataupun melalui ijma'. Ini contoh kita lihat penghujahan daripada ayat Al-Quran. Okay. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, maka di sini Allah kata apa? Fakulu. Maka makanlah. Makanlah tu fakulu ni makan akalah kan. Tapi maksud di sini maksudnya apa? Ambillah. Pemberian itu sebagai kita katakan pemberian yang sedap lagi baik. Okay? Jadi ada perkataan di situ, kita lihat ada perkataan fakulu. Fakulu tu maksudnya baik bila ada orang bagi, maka Quran kata ambil. Okay? Kemudian kita lihat lagi dalam ayat yang berikutnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab. Ada perkataan di sini, kalau kita lihat perkataan wa atal ma. Perkataan wa atal ma di sini kalau kita lihat ianya memberi maksud dan berikan harta. Berikan harta kepada berikan harta yang kita sayangi kepada siapa? Kepada kaum kerabat, kepada keluarga dan juga kepada
golongan-golongan yang Allah sebut tadi. Jadi ada perkataan kita katakan hendaklah kita berikan harta. Maksudnya hibahlah ataupun mungkin boleh kita katakan hadiah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, maka jelas di sini Nabi pesan kepada kita, wahai kaum muslimat, ya nisa al-muslimat, wahai golongan-golongan wanita muslimat, la tahqiranna, maka janganlah kamu menganggap remeh pemberian seorang jiran walaupun hanya berupa kaki kambing. Sebab apa? Kalau kambing ni maksudnya kaki ni taklah banyak isi sangat kan. Jadi kalau jiran kita bagi sesuatu, maka Nabi pesan kepada kita jangan kita remehkan pemberian dia. Jadi di sini ada konsep hibah di situ. Kemudian kita lihat lagi dalam hadis Nabi yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Nabi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, kemudian wa yusibu 'alaiha, dan Nabi membalas hadiah. Maksudnya Nabi terima hadiah dan Nabi juga membalas pemberian orang. Jadi kalau kita lihat di sini jelas menunjukkan adanya dalil pensyariatan sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah tentang keharusan untuk kita memberikan sesuatu harta kita kepada orang lain. Kemudian dalam setiap rukun dia tak akan lari daripada membicarakan berkaitan dengan rukun dan juga syarat hibah. Rukun dan juga syarat hibah. Tak keluar kat sini. Secara mudahnya, rukun untuk kita melakukan kontrak dia tak akan lari daripada 3 rukun. Iaitu yang pertama ialah pihak yang melakukan kontrak. Maksudnya kalau kita nak buat kontrak, dia tak akan lari daripada 3 rukun ni. Apa saja kontrak, dia punya asasnya daripada 3 rukun ni. Iaitu yang pertama, pihak-pihak yang melakukan kontrak. Kalau macam contoh, kalau macam kita bincang berkaitan dengan hibah, maksudnya pemberi hibah, orang-orang yang ataupun pihak yang melakukan kontrak itu kita boleh katakan pemberi hibah dan juga penerima hibah. Kalau dalam kontrak jual beli, pihak-pihak yang melakukan kontrak kita boleh katakan penjual dan juga pembeli. Kalau dalam kontrak ar-rahnu, kita boleh katakan penggadai dan juga penerima gadaian. Jadi dia tak akan lari daripada itu. Kemudian yang kedua ialah subjek akad. Subjek akad. Apa yang dijadikan sebagai subjek kepada akad tersebut? Kalau dalam kontrak hibah, subjek akadnya hanya satu sahaja, iaitu apa dia? Barang yang dihibahkan. Sebab dia kontrak hibah ni dia pemberian tanpa balasan. Jadi sebab tu subjek akad dia satu je. Mana-mana kontrak yang termasuk dalam kategori kontrak tabarruk tadi, subjek akadnya satu sahaja. Sebab apa? Sebab kita akan memberi, orang tu tak perlu balas. Tapi mana-mana kontrak yang melibatkan pemberian dengan balasan, subjek akadnya dia akan ada, boleh jadi 2 ataupun lebih. Macam jual beli. Jual beli. Jadi jual beli dia ada timbal balas. Suatu subjek akadnya dia ada 2. Contohnya kalau dalam kontrak jual beli, barang yang dijadikan sebagai subjek akad. Itu di antara rukunnya. Kemudian yang keduanya adalah apa balasan yang diterima.
Sebab tu dalam biasanya kontrak jual beli kita akan bincangkan barang barang jualan, dan yang kedua adalah harga. Okey. Kalau macam ar-rahnu pula, subjek akadnya pun ada dua sebab dia timbal balas. Contohnya kalau ar-rahnu, subjek akad dia adalah barang gadaian. Kemudian satu lagi adalah hutang. Okey. Kemudian rukun yang ketiga ialah lafaz ijab dan qabul. Dia perlu kepada lafaz ijab dan qabul. Okey, jadi setiap kontrak dia tak akan lari daripada tiga asas rukun ini. Dan kalau kita lihat dalam kontrak tabarruat, iaitu pemberian tanpa balasan, daripada tiga rukun ini dia akan jadi 4. Sebab apa? Sebab dekat pihak yang melakukan kontrak dia pecah kepada 2, iaitu pemberi hibah dan juga penerima hibah. Dah dua kat situ. Kemudian subjek akad dia satu saja, iaitu barang yang dihibahkan. Kemudian yang keempat ialah lafaz ijab dan qabul. Okey. Dan setiap rukun ini dia ada syarat-syarat yang tertentu. Okey. Jadi kita akan lihat rukun dan juga syarat-syarat hibah, iaitu yang pertama ialah pihak-pihak yang melakukan kontrak, iaitu pemberi hibah. Jadi di antara syaratnya, orang yang hendak melakukan hibah, orang yang hendak melakukan sesuatu kontrak itu, kalau kita lihat dia punya syaratnya sama sahaja dalam mana-mana kontrak yang lain, iaitu hendaklah orang tu orang yang ada keahlian, orang yang layak, orang yang diiktiraf oleh syarak. Dia ni memang layak untuk nak melakukan sesuatu kontrak. Jadi keahlian itu dinilai dalam konteks apa? Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama, hendaklah orang itu sempurna akalnya. Maksudnya bukan orang yang kita katakan yang bukan orang gila lah, ataupun orang yang mereng ke orang yang tak betul. Jadi mereka ni terhalang. Okey, kita sambung untuk kita masih lagi dalam rukun hibah, di mana tadi kita dah bincangkan rukun hibah yang pertama ialah pemberi hibah, dan juga kita juga dah bincangkan syarat-syarat dia. Okey, jadi kita akan teruskan dengan rukun yang kedua, iaitu penerima hibah. Okey, jadi kalau kita lihat penerima hibah ni, dia punya syaratnya lebih ringan sikit daripada orang yang nak laksanakan hibah tadi. Sebab tu kalau kita lihat penerima hibah ni, dia boleh terdiri daripada sesiapa sahaja asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta, sama ada mukallaf ataupun bukan mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang telah layak untuk menerima beban syarak. Jadi di antara golongan ataupun orang-orang yang termasuk dalam mukallaf ni, maksudnya orang Islam, orang Islam, orang yang dah baligh, orang yang berakal lah. Jadi biasanya orang ni kita panggil sebagai golongan mukallaf. So dia dah layak untuk menerima segala beban syarak seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat penerima hibah ni dia agak lebih ringan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat orang yang nak laksanakan, dia syaratnya agak ketat. Maksudnya dia mesti baligh dan juga mesti cerdik. Tapi kalau penerima hibah, kalau kita lihat contohnya poin yang kedua ni, sekiranya penerima hibah bukan mukallaf. Bukan mukallaf ni maksudnya orang yang belum baligh lagi, ataupun mungkin orang yang tak berapa nak betul, orang yang kita katakan mungkin orang gila. Okey, seperti masih belum baligh ataupun kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya ataupun kepada pemegang amanah bagi pihaknya. Jadi sebab tu kalau kita nak bagi, boleh tak kita nak bagi hibah kepada orang gila? Boleh, tak ada masalah. Sebab penerima hibah ni syaratnya dia lebih ringan. Dia bukan macam orang yang nak buat hibah. Jadi orang nak hibah ni dia kena tahu
kesan ataupun risiko apabila dia buat satu kontrak. Penerima hibah ni dia just terima sahaja, sebab tu dia boleh terima. Macam kita nak ada kawan kita mungkin dia baru dapat anak kan, jadi kita ziarah dia dan kita nak bagi duit kepada bayi tersebut. So tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia ada keahlian untuk menerima, iaitu dengan kita katakan pemegang amanah terhadap harta dia lah yang akan uruskan. Kemudian penerima hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya. Dengan kata lain, penguasaan dan kawalan terhadap harta mestilah diberikan kepada penerima hibah. Jadi maksudnya kita bagi itu, memang kita bagi secara kita katakan sempurna. Maksudnya kita serahkan dan dia ada kuasa untuk dia gunakan barang yang dihibahkan tu. Okey, kemudian rukun yang ketiga iaitu barang ataupun harta yang dihibahkan. Okey, jadi harta yang nak dihibahkan tu mesti memenuhi beberapa syarat-syarat yang tertentu. Syaratnya dia takkan lain daripada yang topik yang kita telah bincangkan sebelum ini, iaitu harta mutakawam, iaitu harta yang bernilai. Jadi di antara ciri harta yang bernilai adalah yang pertama, harta yang halal. Kemudian ia hendaklah sejenis harta ataupun harta yang mempunyai nilai di sisi syarak. Dia bukan sekadar halal sahaja, tetapi dia hendaklah ada nilai di sisi syarak. Jangan kita bagi dia, kita hibahkan dia sebutir beras. Sebab sebutir beras kita dah bincangkan, ia tidak dinamakan sebagai harta kan. Kemudian barang yang dihibahkan itu milik pemberi hibah dan ia boleh diserahkan pemilikannya. Maksudnya kita nak hibahkan tu, maksudnya kita boleh serahkan. Kalau macam rumah, cara kita nak serahkan adalah dengan cara kita tukar nama dalam borang pemilikan dan sebagainya lah. Kalau macam harta-harta yang kita katakan harta alih ni, maksudnya kita boleh serahkan daripada tangan kita kepada tangan dia. Dan ia benar-benar wujud semasa dihibahkan. Maksudnya harta yang tak dihibahkan tu memang wujud. Jadi tak boleh kita nak hibahkan sesuatu yang belum ada. Contohnya, tidak sah hibah barang yang belum ada, seperti menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan. Kita beritahu kawan kita, kita nak hibahkan anak lembu yang sedang berada dalam perut lembu tu. Jadi tak boleh. Sebab apa? Sebab belum pasti lagi anak lembu yang sedang berada dalam perut ibu dia tu akan lahir dengan selamat. So dia tak berapa nak pasti. Sama juga kita hibahkan buah kepada orang sedangkan buah tu belum lagi masak ataupun belum lagi matang. So tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada perkara-perkara yang ada keberangkalian, benda tu tak boleh kita nak serahkan. Mungkin kita dah nampak dia punya bunga dia ataupun dah nampak buah dia, tetapi boleh jadi buah tu rosak ataupun buah tu dimakan oleh perosak, haiwan perosak dan sebagainya. Kemudian harta itu tidak bersambung dengan harta pemberi hibah yang tak boleh dipisahkan, seperti pokok, tanaman dan bangunan yang tidak termasuk tanah. Jadi yang ni maksudnya harta tu dia tak berkait rapat dengan harta yang dimiliki oleh pemberi hibah. So macam kita hibahkan bilik, kita ada rumah tapi kita hibahkan bilik. Sedangkan kawasan yang lain tu kita punya. Jadi tak boleh lah. Tak boleh. Dia mesti kita nak hibahkan, kita hibahkan satu kita katakan macam rumah tu ataupun satu ni lah, satu tempat tu yang dia tidak berkait dengan harta yang tidak dihibahkan oleh pemberi hibah tadi. Kemudian yang rukun yang keempat iaitu
serah serah ijab dan qabul. Dia mesti ada lafaz aku hibahkan dan aku terima. Dan kita lihat dia juga ada syarat dia, iaitu ada persambungan dan juga persamaan di antara ijab dan qabul. Maksudnya persambungan tu maksudnya bila kita lafazkan lafaz ijab, iaitu kita katakan saya hibahkan barang ni kepada kamu, dan lepas tu terus kena disusuli dengan lafaz qabul, iaitu aku terima. Maksudnya dia kena ada sambung menyambung di antara ijab dan qabul. Dia tak boleh kita offer dekat dia, kita hibahkan barang kepada dia, aku hibahkan barang ni kepada kamu, kemudian lepas tu orang yang kita hibahkan tu dia senyap. Dia buat senyap, dia buat tahu je. Dah lama sejam ataupun 2 jam, lepas tu dia datang kat kita, dia kata okey aku terima. Dia tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab gap di antara offer dengan kita katakan terima tadi, dia dalam tempoh masa yang sangat lama. Okay, dia mesti macam kita tengok orang yang nak nikah kan. Jadi bila Tok Kadi tu, bila dia dia buat akad, aku nikahkan kamu dan sebagainya, lepas tu terus pengantin lelaki akan jawab aku terima. Okay, jadi dia mesti macam tu kan. Dan ada persamaan antara ijab dan qabul. Yang pertama tadi persambungan, yang kedua persamaan, maksudnya benda yang di offer tu hendaklah sama dengan apa yang diterima. Dia tak boleh yang berbeza. Macam contohnya saya beritahu saya hibahkan komputer, dia pula kata saya terima telefon. So tak sama dia punya subjek akad dia tu. Okey, kemudian tidak dikenakan syarat-syarat yang tertentu. Maksudnya kita tak letak syarat yang tertentu, macam kita katakan aku hibahkan komputer ni tapi kamu boleh guna selama sebulan sahaja. So tak boleh. Syarat tu dikira sebagai lara, maksudnya tak diambil kira. Okey, ini contoh lafaz aku berikan barang ini, ataupun aku hibahkan, ataupun aku telah menyerahkan hak milik kepada kamu. Okey, dan kalau lafaz qabul tu aku terima, aku redha dan sebagainya. Okey, Okey, kemudian kita lihat dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i, penerimaan qabul itu hendaklah diambil kira dalam menentukan sah ataupun tidak sah sesuatu hibah. Sebaliknya, golongan Hanafi atau mazhab Hanafi menganggap bahawa ijab sahaja sudah memadai untuk menentukan sah sesuatu hibah tersebut. Jadi ini kita lihat ada sedikit perbezaan. Maksudnya kalau kita lihat mazhab Maliki dan Syafi'i, dia mesti ada lafaz ijab dan qabul. Penerimaan tu, aku terima tu, diambil kira dalam nak menentukan sesuatu hibah itu sama ada sah ataupun tidak. Kalau golongan Hanafi cukup dengan ada offer sahaja, aku hibahkan, orang tu tak jawab aku terima pun, maka itu juga dianggap sebagai sah hibah tadi. Okey, jadi itu tak ada masalah lah, itu sekadar kita katakan perbezaan pandangan sahaja. Okey, hukum menarik balik ataupun kita nak batalkan hibah. Okey, apabila telah sempurna sesuatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang, maka harta itu menjadi milik penerima hibah sekalipun tanpa balasan. Okey. Jadi persoalan dia, adakah hibah berkenaan boleh ditarik balik? Di sini kita lihat para ulama berbeza pandangan. Okey, kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi, pemberi hibah boleh tetapi makruh menarik balik hibah yang telah diberikan, dan dia boleh membatalkan hibah tersebut walaupun telah berlaku
penyerahan barang kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan. Okey, kalau dalam mazhab Hanafi, dia boleh tarik balik. Dia dah bagi dan orang tu dah terima dan kita pun dah serah barang tu kepada dia dan kita nak tarik balik, maka hukumnya adalah boleh tetapi makruh. Okey, itu mazhab Hanafi. Cuma kita lihat majoriti pandangan ulama dan juga yang kita amalkan di negara kita, penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata ijab dan qabul. Jadi kalau contohnya macam saya beritahu kepada B, kata saya hibahkan komputer kepada kamu, dan B pun jawab aku terima. Jadi setakat ni kita katakan telah sempurna ijab dan qabul. Sedangkan barang tu mungkin masih berada di rumah saya. Sebab tu poin yang kedua. Tetapi apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang, maksudnya kalau yang pertama ni, boleh tak kita nak tarik balik hibah? Boleh. Selagi mana barang itu belum dipindah milik. Tapi kalau yang kedua ni, kalau telah disertakan pemindahan hak milik, maksudnya saya dah ambil komputer saya dan saya serahkan kepada dia. Ataupun kalau rumah dah kita katakan dah bertukar dah nama dekat geran tanah tu. Maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik. Jadi jawapan dia, hibah tersebut tak boleh nak tarik balik. Kecuali hibah yang dibuat oleh bapa ataupun usul kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain. Yang kedua ni maksudnya bila dah diserah milik, kita dah serahkan barang, jadi boleh tak kita nak tarik balik? Jawapannya tak boleh. Kecuali hibah usul kepada furu'. Usul ni kita boleh katakan usul ni maksudnya golongan atas daripada kita. Usul ni kalau kita belajar faraid kita akan jumpa. Dalam faraid ini kita akan berjumpa waris usul dengan waris furu'. Waris usul ni maksudnya waris atas kepada si mati. Dia mati, siapa waris yang berada di atas dia? Contohnya ibu, bapa, nenek, datuk, moyang. Itu semua kita panggil sebagai waris usul. Kalau yang furu', waris yang bawah si mati. Siapa dia? Anak dia, cucu dia, cicit dan sebagainya. Jadi maksudnya hibah ini boleh ditarik balik oleh usul kepada furu'. Maksudnya ayah dia boleh tarik balik. Ayah dia boleh tarik balik pemberian